Betul. Jadi soalan seterusnya saya akan menyentuh tentang isu perpaduan pelbagai kaum di Malaysia, iaitu bab kedua pada malam ini. Soalan pertama, ini soalan-soalan kontroversi. Adakah Tun percaya orang Cina ada orang India jika tidak ingin melepaskan bahasa ibunda mereka dan kebudayaan asal mereka? Taat setia mereka kepada tanah air kita ini adalah dikuatir. Apa pandangan Tun? Ya, terdapat ramai juga negara berbilang kaum. Tetapi apabila orang asing datang dan terima kewarganegaraan negara itu, mereka tidak kait lagi diri mereka dengan negara asal mereka. Umpamanya di Amerika Syarikat, ramai berbagai bangsa ada di situ. Eisenhower adalah seorang keturunan Jerman, tetapi dia tak sebut bahawa saya adalah American German. Dia sebenarnya berperang lawan dengan Jerman sampai dia kalahkan Jerman. Demikian juga orang macam Roosevelt. Roosevelt dia asas orang Belanda, tapi kita tak dengar dia Belanda. Dan saya baca buku, terdapat nama tertentu dan saya tak tahu sama ada dia daripada keturunan apa. Akhirnya saya dapati bahawa dia orang kulit hitam. Seorang pilot yang cukup cekam, kulit hitam. Kemudian baru saya tahu. Tapi ikut nama kita tak tahu. Tapi di Malaysia, kita tak nak putuskan kaitan kita dengan negara asal. Kita dikenali sebagai Malaysian Chinese, Malaysian Indian. Jadi bila kita berkata Malaysian Chinese, Malaysian Indian, bermakna kita tidak fully identify dengan negara Malaysia. Kita kadang-kadang kita katalah kita Malaysian, tapi sebenarnya kita kata kita Chinese Malaysian. Dan kita punya budaya, kita punya bahasa, apa semua tak sama dengan orang asli di Malaysia ni. Sebaliknya kalau di Amerika, orang yang datang daripada seluruh dunia yang tinggal di sana, akhirnya dalam satu generation, dua generation, mereka menggunakan bahasa Amerika, bahasa Inggeris, American sebagai bahasa ibunda. Dan mereka juga mempunyai budaya yang kita boleh kenal sebagai budaya Amerika. Tak lagi dikaitkan dengan budaya asal mereka. Tun, saya memang setuju dengan Tun. Bahasa kebangsaan perlu diutamakan. Setiap rakyat Malaysia harus mahir dalam bahasa kebangsaan. Tapi pada pandangan saya sebagai seorang orang Cina, tapi kita dipanggil orang Cina, kita boleh bercakap bertutur dalam bahasa Cina. Tidak bermakna kita masih taat sedia kepada China. Macam saya ada tulis kolom di beberapa surat khabar. Masa kapal terbang, kapal laut China, tentera dia masuk ke perairan kita, saya telah tulis banyak kolom yang menyerang mereka. Di Thomas Cup, saya rasa tak pernah siapa yang menyokong China untuk menewaskan pasukan Malaysia, tapi dia orang sentiasa menang lah, itu kita tak boleh kontrol. Jadi adakah Tun berpandangan bahawa kalau kita tidak melepaskan bahasa asal kita atau kebudayaan asal kita, kita mesti tak boleh belajar bahasa Cina, bahasa Tamil? Kalau tak, kita tidak akan diterima sebagai anak Malaysia. Adakah Tun berpegang kepada pandangan tersebut? Terdapat orang Cina di Indonesia, di Filipina dan juga di Thailand. Mereka menggunakan bahasa negara mereka, bukan bahasa Cina. Mereka bahkan tak ada sekolah Cina pun. Mereka saya kenal dengan beberapa pemimpin daripada Thailand. Dianya bercakap sesama yang keturunan Cina juga, tapi dalam bahasa Thai. Tak cakap dalam bahasa Cina. Dan demikian juga di Filipina, Cory Aquino adalah seorang Cina, tetapi dia tak mengaku dia Cina, dia bercakap dalam bahasa English lah kebanyakannya. Demikian juga di Indonesia. Saya biasa berjalan di Osaka. Saya dengar
orang bercakap bahasa Indonesia. Saya fikir ini orang asli Indonesia lah. Apabila saya pandang ke belakang, saya dapati ini satu keluarga Cina. Tapi mereka cakap dalam bahasa Indonesia. Masa saya di Singapura dulu, keturunan Baba, mereka cakap dalam bahasa tempatan. Saya dengar satu orang menjerit, "Hey, jangan lari, anjing kejar." Saya dapati dia orang Cina. Bahkan di Malaysia juga ramai orang Cina yang guna bahasa Melayu. Baba dan nyonya mereka guna bahasa Melayu walaupun semasa sembahyang. Tetapi apabila kita jadi merdeka, mereka seolah-olah malu kerana mereka sudah lupa bahasa Cina. Sekarang ini mereka kerap cuba bahasa Cina tapi tak cakap. Dan saya tahu kawan-kawan saya pun tak boleh bercakap bahasa Cina. Dia bercakap dalam bahasa Melayu. Jadi tapi kebanyakan usaha ialah supaya mengaitkan balik dengan kaitan di negara China. Iaitu itu tak perlu. Bukan tak boleh belajar bahasa. Bahasa apa pun boleh kita belajar. Saya belajar bahasa Inggeris. Saya tak jadi orang Inggeris. Tapi dalam bahasa yang kita guna biasanya lah bahasa rumah ataupun home language, kita guna bahasa negara yang kita tinggal di situ. Faham Tun, saya setuju dengan Tun. Memang integrasi antara kaum di Malaysia tidak begitu padat jika berbanding dengan negara jiran. Tetapi sebab masalah ini, setiap kaum actually pandangan mereka adalah berbeza. Dari sudut orang bukan Melayu seperti saya, bagi orang Cina, kami rasa yang mengharang integrasi orang bukan Melayu dengan orang Melayu bukanlah disebab oleh masalah bahasa atau kebudayaan. Kita suka dengan budaya orang Melayu, suka dengan bahasa kebangsaan. Saya dari kampung Melayu Raya di Johor. Tetapi sebenarnya yang menyebabkan masalah ini pada orang Cina ialah agama Islam. Saya frankly speaking, orang Cina dia rasa ajaran agama Islam adalah terlalu ketat, terutamanya di Malaysia, dan akan mencaburi hak peribadi seseorang, iaitu terlalu banyak sekatan terhadap pilihan peribadi. Ini you tak boleh buat, ini you tak boleh buat, itu you tak boleh buat. Jadi sebagai contoh, di Malaysia, jika nak kahwin, kita nak kahwin gadis Melayu macam saya. Dulu saya ada girlfriend orang Melayu. Tapi kalau nak kahwin, saya kena masuk Islam. Orang Melayu tidak dibenarkan murtad di Malaysia. Kalau di Indonesia, di Philippines, di Singapura, orang Islam di sana dia boleh, dia ada kebebasan kepercayaan, kebebasan keagamaan. Tetapi di Malaysia tak ada. Jadi pandangan ini berbeza dengan masyarakat Melayu yang mereka rasa orang Cina tidak mahu berintegrasi dengan orang Melayu adalah disebabkan perbezaan kebudayaan dan bahasa. Tapi pada saya dan pada ramai orang Cina tidak merasa begitu. Apakah komen dan balasan Tun terhadap pandangan masyarakat Cina seperti ini? Ya, memang benar. Agama Islam dipegang terlalu kuat oleh orang Melayu. Orang Melayu ini berbeza daripada orang Islam lain. Semua orang Melayu kalau dia Islam. Kalau dia tak Islam, dia tak Melayu. Itu adat kita. Itu adat, bukan kehendak agama, tidak. Sebaliknya kalau kita pergi ke Sabah, kita akan jumpa keluarga yang mana ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristian, ada yang tidak agama pun. Tetapi di Semenanjung ini, tradisinya ialah orang Melayu mesti beragama Islam. Kalau mereka tidak beragama Islam, mereka berasa terpisah daripada keluarga pun. Sebab itu kita terpaksa ikut adat. Yang ni adat, bukan agama. Tapi kalau saya dapati ramai juga orang Cina yang memeluk agama Islam. Tetapi agama Islam ini yang kita lihat bukanlah sebenarnya ajaran Islam.
sebenarnya ini adalah tafsiran yang dibuat oleh orang tertentu yang begitu ketat sekali. Tak boleh. Ni kalau saya tengok di sebuah negara apa nama ni di Afrika, the president beragama Islam, isterinya Katolik. Tak tahulah anak dia apa ikut apa. Tapi di sana dia masih longgar dan juga di Sabah, Sarawak masih longgar. Tapi ini sukar bagi orang Melayu nak terima orang yang bukan Islam sebagai keluarga mereka. Saya sendiri mempunyai menantu yang keturunan Cina, ya dia memeluk agama Islam, tapi agama Islam bukanlah begitu ketat seperti yang kita lihat. Banyak orang yang cuba buat tafsiran itu, tafsiran ini, sehingga kegunaan perkataan timah pun sudah jadi satu masalah. Yes. Itu memang saya nak tanya seterusnya kepada Tun. Kini terdapat satu kontroversi yang amat merisaukan orang bukan Islam di Malaysia, iaitu yang Tun sebutlah isu arak whisky buatan Malaysia, iaitu jenama timah. Ada umat Islam yang menyerang arak itu kerana menggunakan perkataan bahasa Melayu. Kata you arak whisky, you tak boleh guna nama bahasa Melayu, menghina bahasa Melayu. Ada yang mengkaitkan perkataan timah dengan Fatimah, dengan nama Fatimah, iaitu satu holy name in Islam. Jadi padahal timah ini adalah jelas merupakan sejenis sumpah semula jadi yang merata di Malaysia, mana-mana ada, macam Perak, banyak. Jadi kesemua ini pada saya, pada orang bukan Islam, memang tidak logik. Orang nak utamakan pemakaian bahasa Melayu, tetapi pelbagai sekatan yang tidak logik seperti ini telah dikenakan. Jadi ini membuat orang bukan Islam merasa takut kepada agama Islam. Kita rasa with due respect, tak logik, tak masuk akal. With due respect, I said. Bolehkah Tun kongsi pandangan terhadap isu arak timah ini? Dalam apa bangsa sekalipun, terdapat orang yang ekstrim dan orang yang liberal. Jadi kita nak pegang kepada yang ekstrim sebagai standard. Dia bukan standard. Banyak orang Melayu, orang Islam tak peduli tentang timah ke apakah dia nak pakai, itu soal dia lah. Yang kita tahu ini minuman yang dilarang. Itu yang penting. Kalau dia panggil timah, dia boleh panggil timah. Saya tak peduli tentang soal ini. Kalau dia nak panggil timah ke, dia nak panggil mas ke, apakah itu nama. Dan kita dapati ada setengah orang terlalu sensitif. Sikit saja kelainan, dia buat tafsiran sendiri. Kononnya tak boleh. Kononnya ini akan menipu orang Melayu. Kononnya orang Melayu akan minum. Ini semua pemikiran orang yang buat macam mana pun dia nampak ekstrim. Sudah tentu dia tak boleh bersetuju dengan orang Cina sama sekali. Tapi di Malaysia, kita terpaksa, kita perlu hargai kerana di Malaysia walaupun agama kita berlainan, tapi kita tak dapat peperangan antara agama, antara tafsiran seperti yang terdapat di setengah-setengah negara lain. Kalau di India umpamanya, hari ini orang Islam berasa takut dengan kerajaan yang didukung oleh orang yang beragama Hindu. Jadi benda yang ini berlaku, kita tak boleh anggap ini sebagai standard. Ya, faham Tun. Saya sokong pandangan Tun. Kita jangan terlalu sensitif. Bukan orang Islam sahaja, orang bukan Islam pun perlu berfikir banyak. Soalan seterusnya, kita masuk ke isu rasis. Saya rasa memang Tun pun sendiri tahulah, ramai orang kritik Tun sebagai seorang yang rasis. Pada sesi live sebelum ini, Tun bersama pengacara yang lain, Tun telah membuat satu kenyataan bahawa Pulau Pinang bukan milik kita lagi. Sebab Tun sebut ramai dah jual tanah kepada orang asing, orang luar.
kenyataan ini telah dikritik oleh orang ramai dan dilihat berbau rasis sebab non-Malay, non-Bumi Putra, mereka pandang saya orang asing. Jadi apakah ada kartun sememangnya memandangkan orang Cina dan India atau kaum lain serupa dengan orang asing? Kalau kita semua tak kenal diri kita sebagai orang Cina, orang India, tak ada masalah. Tetapi kita kenal diri kita sebagai orang Cina, orang Melayu, orang India. Sebab itu apabila kita dapati sesuatu kekurangan di antara satu kaum dengan yang lain, maka kita dapati bahawa kekurangan ini ada kaitannya dengan kaum. Umpamanya di Pulau Pinang, kerana orang Melayu miskin, mereka jual habis tanah. Saya masih ingat dulu masa kecil pergi ke Penang, saya pergi ke rumah uncle saya, dan dia duduk di tengah-tengah bandar. Ada tanah, ada rumah. Sekarang habis. Kerana mereka jual tanah. Jadi sudah jual tanah, mereka tidak boleh lagi anggap Penang sebagai sebahagian daripada Malaysian punya ini yang dikongsi oleh semua kaum. Mereka tak boleh bertanding di Pulau Pinang. Dan di beberapa tempat lain tak boleh bertanding kerana di situ penduduknya adalah daripada keturunan Cina, dan sebabnya mereka ada di situ ialah kerana mereka ada duit boleh beli tanah. Seperti juga di Singapura yang beli tanah, yang memiliki tanah ialah orang Cina. Tapi di Penang pun nampak macam itu. Kalau orang Melayu nak beli tanah di Pulau Pinang, harganya terlalu tinggi. Jadi sudah bukan Melayu punya. Itu kenyataan. Apa yang kita lihat adalah kenyataan. Sedangkan bangunan-bangunan yang cantik di Pulau Pinang bukan dimiliki oleh orang Melayu. Adalah beberapa kerat yang duduk di Pulau Pinang, tetapi mereka small minority. Ada rumah yang berbumbung zinc karat. Itu rumah orang Melayu. Kalau tak percaya, pergi tengok. Benar betul. Saya tak kata ini dengan kerana saya sengaja nak timbul perasaan kebencian kepada orang Cina. Tidak. Saya punya harapan ialah Melayu mesti usaha untuk jadi kaya supaya mereka mampu beli rumah di Pulau Pinang. Apabila itu berlaku, soal Penang bukan kita punya, tak maki lagi. Faham Tun. Jadi macam tadi Tun telah kerap kali menafikan dengan keras dan dengan pelbagai alasan yang kukuh terhadap tuduhan-tuduhan rasis yang dirontarkan kepada Tun. Tetapi saya percaya Tun bukan seorang yang rasis. Tetapi kenapa Tun semasa Tun nak menumbuhkan parti, tak kiralah Parti Bersatu atau Parti Berjuang atau sebelum ini Tun memilih untuk menyertai UMNO. Kesemua parti-parti ini adalah jelas parti berdasarkan kaum dan terhad kepada orang Melayu sahaja. Jadi bukan parti berbilang kaum seperti PKR, Warisan dan TAP. TAP ada ramai yang kata orang Cina, parti orang Cina. Tapi dia jelas bukan parti berbilang kaum. Jadi apakah balasan Tun terhadap tuduhan seperti ini? Kita dalam politik, kita perlu ambil tahu pendapat pendirian pengundi. Jadi kita lihat bahawa pengundi Melayu tidak akan sokong parti berbilang kaum. Sebab itu berkali-kali pihak parti lawan cuba nak kalahkan Barisan Nasional. Mereka gagal. Sebab mereka tak dapat sokongan daripada orang Melayu. Jadi kalau kita tubuh parti berbilang kaum, saya tak percaya kita boleh menang dalam pilihan raya ke-14. Kerana kita sedang melawan dengan Parti Melayu, Parti UMNO.
Dan parti UMNO ni sokongan kepadanya datang daripada orang Melayu. Kalau kita berbubuh parti berbilang kaum nak lawan dengan UMNO, no way lah, kita tak boleh menang. Sebab itu hajat kita ialah untuk melawan dengan UMNO. Kerana UMNO sudah lari jauh daripada perjuangannya. Sebab itu kalau kita tidak disukai kerana kaum lain, maka kita tak akan berjaya. Jadi kita ambil kira di Malaysia ini kaum masih dikenali dan kaum masih mempunyai peranan. Macam orang Cina. Orang Cina pun ada parti yang kalau tak fully Chinese pun dominasi Chinese. Cuma Chinese saja boleh lawan dengan Chinese di kawasan Cina. Umpamanya kalau orang Melayu nak lawan di Pulau Pinang, tak boleh. Kita nak lawan di kampung-kampung orang Melayu. Kalau kita bukan Melayu, mereka tak akan sokong. Sebab itu kita tubuh Parti Melayu. Tapi Parti Melayu kita kena ingat, walaupun Parti Melayu, walaupun menubuh kerajaan, tetapi kaum Cina diberi tempat. Tak ada tekanan, ada undang-undang ataupun lain. Umpamanya UMNO terima MCA, terima MIC. Dia sebenarnya boleh memerintah sendiri pada mula lah. Dia cukup bilang untuk buat kerajaan Melayu saja, 100%. Tetapi mereka dengan sendirinya menerima kerjasama dengan kaum parti Cina dan India, dan dalam kerajaan mereka pun ada Cina dan India. Sebaliknya kita dapati ada yang betul-betul rasis, yang seperti PAS umpamanya, dia menyatakan bahawa pendiriannya ialah untuk orang Melayu, untuk agama Islam. Dan baru-baru ini kita dengar tentang nak dirikan kerajaan Malay Muslim. Saya tak pernah buat parti macam itu. Saya punya parti Melayu, pasal Melayu ada masalah dan kita beri tumpuan kepada mereka, dan mereka tak boleh percaya kepada orang lain. Dia percaya kepada orang Melayu. Kalau kita tak layan perasaan mereka, kita tak akan menang. Betul, saya setuju dengan Tun. Sekarang kerajaan kita 95% kerajaan Melayu. Tapi adakah COVID diuruskan dengan baik? Ini jawapan persoalan yang ada dalam jawapannya ada dalam setiap hati setiap orang. Terima kasih Tun. Kita rehat seketika untuk memberi peluang kepada Tun dan juga saya untuk meminum air dan rehat seketika, dan akan kembali selepas 30 saat. Jangan lari dulu penonton. Terima kasih Tun.